Semua dengar tak suara Mak Halimah? Tak dengar. Tak dengar? Tak dengar tapi dengar. Dengar cuma ada siapa-siapa. Assalamualaikum. Okey, sekarang dengar tak? Dengar lah. Okey. Okey, jadi Assalamualaikum Mak Halimah. Waalaikumsalam. Okey, jadi hari ni kita akan belajar pada muka surat 10. Okey, kamu dah nak habis dah buku ni. Lagi sehelai lagi habis. Menandakan kamu semua dah nak exam. Dah nak habis belajar, maksudnya dah nak exam. Okey? Okey, hari ni kita akan belajar hayya nuraji'u. Nuraji'. Okey, sebelum tu Mak Halimah nak tanya lagi sekali, semua dengar tak suara Mak Halimah? Dengar ya? Dengar. Okey, alhamdulillah. Kalau tak dengar bagi tahu ya. Okey. Okey, istami wa antik. Okey, yang pertama kita mengenal huruf fa. Perhatikan huruf fa di awal kalimah, di tengah kalimah dan juga di akhir kalimah. Bagaimana bentuk huruf fa di awal, macam mana bentuk dia? Ni contoh dia. Fatiratun. Fatiratun. Fitrah, lebih kurang fitrah iaitu sifat. Fatiratun, fitrah ataupun sifat. Ya. Tengok huruf fa di awal kalimah. Macam mana kedudukan fa di awal kalimah? Bentuk dia. Okey. Sahifatun. Sahifatun. Fa di tengah-tengah kalimah. Bagaimana bentuk dia? Dia ada melengkung macam ni, bulat macam ni. Ya, sahifatun. Sahifatun ialah surat khabar. Okey. Lihat huruf fa di tengah-tengah kalimah. Ni, fa di awal. Fa di tengah. Dan juga fa di akhir kalimah. Fa di awal bentuk dia macam ni. Fa. Okey. Di tengah bentuk dia fa. Okey. Di akhir macam ni. Di akhir fa. Okey. Okey. Seterusnya huruf fa huruf ta di awal. Huruf ta di awal kalimah. Tabibatun. Contoh dia bagi tabibatun. Tabibatun ialah tabib ataupun doktor. Tabibatun. Lihat huruf ta di awal. Di awal kalimah depan ni tak ada letak apa-apa huruf ya. Kosong. Terus huruf ta. Okay, seterusnya huruf ta di tengah-tengah kalimah. Bila di tengah kalimah dia mesti ada macam ni. Ada macam ni. Ada sambungan macam ni. Kemudian ada macam ni. Okay. Matarun. Bagi contoh kat sini, matarun. Matarun ialah hujan. Ya. Kemudian ta di akhir kalimah. Lihat, perhatikan bentuk dia di akhir kalimah. Bagi contoh kat sini, dobitun. Dobitun. Dobitun ialah pegawai. Okey? Tengok betul-betul huruf fa, huruf ta macam mana? Huruf fa, fa. Huruf ta. Dan juga huruf qaf. Jangan keliru antara huruf fa dan juga huruf qaf. Huruf qaf ada 2 titik. Huruf fa ada 1 titik. Okey? Ni bagi contoh qaf di awal kalimah. Contohnya ialah qalbun. Qalbun ialah hati. Bermaksud hati. Huruf qaf di awal kalimah. Ya? Kemudian contoh yang kedua, qaf di tengah-tengah kalimah. Qaf ada di tengah ya. Miqasun. Miqasun. Miqasun ialah gunting. Dan juga huruf qaf di akhir kalimah. Di akhir kalimah bentuk dia begini. Ya.
Okey. Jadi, jadi perhatikan huruf betul-betul. Huruf fa, huruf ta, huruf qaf, qaf, ya. Qaf ada titik 2, fa ada titik 1. Ta macam ni pula rupa dia. Okey? Okey. Setakat ni, dengar tak suara Mukadimah? Dengar tak? Suara Mukadimah ni yang macam tersangkut-sangkut. Tersangkut-sangkut. Saya. Tapi dengar juga kan? Okey. Tak dengar langsung ke dengar sikit-sikit? Dengar sikit-sikit. Langsung, tak dengar langsung. Dengar langsung? Dengar langsung. Tak apa. Yang tak dengar langsung, nanti Mukadimah akan share link YouTube ya. Kamu boleh lihat semula. Boleh dengar semula. Okey. Okey. Seterusnya, istami'. Sekejap ya. Okey. Okey. Okey, yang seterusnya, istami'u wa uraddidu. Kita baca, kita dengar dan juga perhatikan. Okey, yang pertama ni, perhatikan huruf. Dia bagi contoh kat sini, huruf fa, kalimah untuk huruf fa, huruf ta dan juga huruf qaf. Okey. Tengok kat sini. Contoh yang pertama. Fatihatun. Fatihatun. Fa di sini berbaris fathah. Ya. Fatihatun. Fa berbaris fathah berada di awal kalimah. Fatihatun ialah pembukaan. Okey. Seterusnya, contoh huruf fa berbaris sukun ataupun berbaris sakinah ataupun berbaris mati. Cara sebutnya kita mematikan huruf fa. Tiflun. Kita tak bunyikan dia fa, fi, fu, tak ada ya. Kita matikan dia. Tiflun. Tiflun. Ya. Fa berada di awal dan juga berbaris sukun ataupun sakinah. Tiflun. Tiflun ialah budak lelaki. Okey, seterusnya contoh huruf fa berbaris syaddah. Kita matikan dan lantunkan semula bunyi huruf fa. Jadi kat sini tuf, matikan, lantunkan tufahun. Tufahun. Okay. Okay. Minta maaf ya, tersekat. Okey. Seterusnya huruf fa berbaris syaddah. Berbaris syaddah kita kena matikan bunyi tu dan juga kita lantunkan semula. Kita matikan dan kita lantunkan. Contoh kat sini tuf. Mati fahun. Tufahun. Waalaikumsalam. Okey, kita matikan dan juga kita lantunkan bunyi tu. Okey, tufahun. Okey, seterusnya contoh huruf ta. Okey, contoh yang ni huruf ta berbaris
fathah. Di tengah-tengah kalimah. Jadi sebutan dia matarun. To di tengah-tengah kalimah ya. Matarun. Matarun ialah lapangan terbang. Okey, seterusnya sathun. Sathun. To berbaris sakinah ataupun baris sukun. Sathun. Sathun bermaksud bumbung. Ya. To di tengah-tengah kalimah dan juga berbaris sukun ataupun berbaris mati. Okey, seterusnya contoh huruf to yang berbaris syaddah. Okey, berbaris syaddah perlu matikan bunyinya. Cara sebutan dia perlu matikan bunyi dia, kemudian lantunkan semula. Jadi sebutannya ialah battotun. Battotun ialah itik. Okey, ni contoh yang seterusnya huruf qaf. Hukulun. Qaf berbaris dhammah. Hukulun di tengah-tengah kalimah. Hukulun ialah ladang. Okey. Okey, seterusnya waqfun. Waqfun ialah berdiri. Okey, qaf yang berbaris sukun ataupun berbaris syaddah. Syaddah. Sukun ataupun sakinah. Tanda mati. Waqfun. Okey, yang terakhir contoh huruf qaf yang terakhir. Qaf yang berbaris syaddah. Berbaris syaddah, sebutan dia perlu mematikan. Sebutan dia perlu mematikan, mula-mula matikan matikan, kemudian lantunkan. Baqalatun. Baqalatun ialah barang runcit. Okey. Okey, yang seterusnya aqrabu wa urakibu. Aqra'u wa aktubu. Baca dan tulis. Okey, yang pertama ni. Dia bagi apa kat dalam gambar rajah ni? Okey, yang pertama haza daftarun. Haza daftarun. Ini buku tulis. Kedua, haza qalamu talwinin. Ini pensel warna. Haza qalamu rasasin. Ini pensel. Okey. Untuk haza, tengok, perhatikan yang objek di belakang dia. Kalau haza tiada, tak ada ta marbutah. Okey, tak ada ta marbutah dekat akhir dia. Okey, kalau haza tak ada ta marbutah dekat akhir dia. Lihat hazihi. Hazihi hakibatun. Hazihi waraqatun. Hazihi mibratun. Okey. Lihat pula hazihi. Hazihi bermaksud ini. Hakibatun beg. Hazihi waraqatun kertas. Hazihi mibratun. Mibratun pengasah pensel. Okey. Tadi haza belakang dia tak ada ta marbutah ya. Dia lebih kepada muzakkar. Kalau hazihi tengok belakang dia. Belakang dia semua ada huruf ta marbutah. Ya, ada huruf ta marbutah. Okey. Jadi hazihi kena letak objek yang akhir dia ada ta marbutah. Okey. Okey, seterusnya indi mimhatun. Indi mimhatun. Indi bermaksud ini saya punya ataupun kepunyaan saya. Indi mimhatun. Okey. Ini pemadam saya. Kepunyaan saya pemadam. Indi kitabun.
Ini kepunyaan saya. Buku. Buku ini kepunyaan saya. Indi mistaratun. Okey. Kemudian perhatikan huruf ala, huruf fi. Ini merujuk kepada tempat, keadaan benda tu dekat mana. Contoh ala. Ala ialah di atas. Fi di ataupun di dalam. Okey, dia bagi contoh kat sini. Al-qalamu alal kitabi. Pen di atas buku. Al-mibratu fi miklamatu. Al-mibratu apa? Pengasah pensel. Di dalam pensel box. Kemudian al-miklamatu fi hakibatun. Pensel box di dalam bag. Okey. Yang ni untuk kedudukan objek tu di mana. Ala, kamu belajar kedudukan objek tu kat mana. Sama ada ala ataupun fi. Kamu belajar dua dulu. Ala atau fi. Di atas dan juga di dalam. Ataupun di. Ya. Okey. Okey. Yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya. A'uddu wa aqra'u. Ni adalah angka-angka. Okey. Yang pertama ni huruf 11. Huruf 11 satu-satu. 11 apa? Ahada asyara. Isna asyara 12. 13 salasa asyara. 14 arba'ata asyara. 15 khamsah asyara. Kemudian 16 sittata asyar. 17 sab'ata asyar. 8 asyar 18. 19 tis'ah asyar 20 ishruna. Okey, untuk tugasan hari ni, okey dengar tak? Okey, untuk tugasan hari ni, Mukadimah nak kamu salin ni dekat buku tulis. Apa Emma? Mukadimah nak kamu salin ni dekat buku tulis. Salin nombor-nombor tu kot Emma. Salin nombor ni, kan? Tapi nombor ni dia tak bagi kan kalimah dia macam ni kan. Yang nombor ni kamu tulis kalimah dia. Contoh ni 11 kan. Tulis kat sebelah dia. Ahada asyara. Okey tak? Okey. Okay. Kalau yang ni, kotak yang sebelah ni, kolom yang sebelah ni, dia bagi dalam bentuk kalimah kan. Isna asyara. Kamu tulis sama dengan berapa dalam bentuk angka. Kalau yang ni bentuk angka, Mukadimah nak kamu tuliskan dalam bentuk kalimah, perkataan. Kalau yang ni dibagi dalam bentuk perkataan, Mukadimah nak kamu tuliskan dalam bentuk angka. Sama dengan berapa. Yang ni sama dengan berapa bahasa Arab dia. Okey. Okey, dengar tak? Okey. Dengar. Okey, okey. Jadi itu sahaja. Mukadimah minta maaf. Okey, jadi Mukadimah minta maaf sebab line tak okey. Jadi semua Tak boleh. Jadi semua boleh buat. Okey, Mukadimah minta maaf sebab jadi kamu boleh buat. Lepas ni boleh terus buat. Okey, jadi Mukadimah tamatkan kelas kita hari ni dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim.